Fizik tingkatan 5 bab 5 elektronik 5.1 elektron. Jadi kita nak kaji semua tentang elektronik Elektronik memang adalah bidang fizik Selepas kamu mengenali elektronik, selepas kamu mengenali elektrik, maka apa yang kita boleh guna elektrik. Macam mana nak guna elektrik? Kita macam mana kita nak manipulasi elektrik? Kita guna alatan itulah namanya elektronik. Jadi elektronik ni adalah satu alat yang dicipta untuk boleh kawal apa? Boleh kawal bagaimana elektron mengalir. Bagaimana elektron nak mengalir. Okay, sebab kita tahu kalau cerita elektrik ni apa saja sangat yang kita boleh cerita adalah kata kita ada satu konduktor ni, ya kita tahu ianya ada elektron. Elektron yang bebas bergerak dalam konduktor negatif. Jadi kita akan cipta satu alat, banyak jenis alat lah yang boleh kawal, boleh manipulasi bagaimana elektron ni nak bergerak, bagaimana dia nak bergerak, berapa banyak dia nak bergerak dalam satu saat. Contoh, kita nak sempitkan gerakan dia macam mana, dengan menambah nilai rintangan. Kita nak bahagikan dia kepada dua lorong macam mana, maksudnya kita pasang dua kabel. Kita pasang dua lorong, dua kabel. Macam mana nak tambah laju nilai dia, iaitu kita tambahkan nilai beza keupayaan dia menjadi lebih berbeza. Okey. Macam mana nak tambah kuat voltan, alat apa nak pakai, macam mana nak cipta alat tu, macam mana nak kurangkan nilai voltan, macam mana nak tambah nilai rintangan, apa berlaku pada arus, macam mana nak tambah nilai arus, apa yang kita mesti buat pada rintangan. Semuanya cerita berkaitan dengan pergerakan elektron ini. Itu semua alat yang guna untuk kawal gerakan elektron ini, yang mana mengambil kesempatan daripada gerakan elektron ini adalah apa yang kita panggil sebagai elektronik, komponen elektronik. Jadi ada alat yang dicipta kita panggil elektronik, ada alat yang dicipta kita panggil barangan elektrik. Jadi lengkaplah elektrik dan elektronik. Itulah semua alat yang mengambil kesempatan daripada pengaliran elektron yang kita kenali sebagai arus. Okey, kita mulakan elektron, pancaran termion dan sinar katod. Anda telah mengetahui definisi arus I. Ialah kadar pengaliran cas. Masih ingat ni? Berapa banyak Q tu, berapa banyak ni satu C yang mengalir dalam satu saat. Okey. Dalam suatu konduktor. Arus elektrik terhasil apabila zarah bercas elektron. Zarah bercas. Okey. Inilah elektron. Berapa banyak itu ingat lagi? 6.25 darab 10 kuasa 18. Kumpulkan semua itu dapat bagi cas yang besar, 1 coulomb, mengalir dalam suatu konduktor. Bolehkah elektron bergerak melalui vacuum tanpa konduktor? Satu soalan, pertanyaan yang bagus untuk kita mula. Boleh tak? Kan sebelum ni kita belajar kalau elektron ni nak bergerak,
Ya, kita belajar elektron yang ada pada atom-atom konduktor adalah sangat mudah bergerak lompat dari satu atom ke satu atom. Okey. Dan okey. Maknanya wayar ini boleh jadi macam sungai lah, macam sungai untuk mengalirkan biji-biji elektron ni yang membawa cas negatif. Jadi soalan dia, kalau kita nak gerakkan elektron ni, kita perlu ada sungai ni lah. Sungai inilah adalah konduktor. Okey, sekarang soalan, kalau tak ada, kalau jambatan ni tak ada, kalau sungai ni tak ada, dapat tak elektron bergerak? Maksudnya kat belah luar ni, elektron ni boleh tak pergi keluar daripada konduktor ni dan pergi bergerak keluar macam tu? Pergi ke ruang kosong lah, ruang vacuum. Tak boleh. Tak boleh kah? Maksudnya elektron dia kena melekat juga kah dengan kepada atom-atom mereka tu? Sebenarnya boleh. Elektron sebenarnya pun boleh bergerak kalau tanpa melalui konduktor. Elektron boleh bergerak walaupun melalui vacuum. Vacuum ni tak ada apa-apa, ruang kosong. Kan? Apa buktinya? Apa bukti cikgu cakap betul? Elektron ni boleh bergerak walaupun tak pakai wayar apa-apa. Kan? Tak pakai wayar. Macam mana? Apa bukti dia? Apa bukti bahawa elektron yang membawa cas boleh bergerak? Ialah apa? Masih ingat? Ini elektron ni. Adakah elektron ni bergerak dari awan ke bumi pakai wayar? Tak pakai apa-apa kan? Tak pakai apa-apa kan? Tak pakai apa konduktor pun. Tapi relax je. Ramai-ramai mereka ni boleh turun main kat ni. Si relax je, lalu kat ruang kosong sini Ya, ruang kosong ni masih ada sesuatu lah kan. Bukan vacuum masih ada udara. Maknanya elektron ni lalu di celah-celah biji-biji udara lah lalu. Jadi kalau kita, maksudnya kilat pun boleh berlaku dekat ruang angkasa sana tu, ruang vacuum sana boleh berlaku, tak ada masalah. Kan? Jadi itulah dia ideanya. Boleh bergerak, tak ada masalah. Mana ni? Rajah 5.1 menerangkan pancaran termion dan penghasilan sinar katod dalam tiub vakum menggunakan bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Ya, kamu mesti tertanya dulu ni apa benda ni? Kan? Nampak macam apa ni? Nampak macam mentol kan? Ni alat apa benda ni? Untuk buat apa kan? Ini alat ni adalah alat untuk menggerakkan elektron ni yang ada kat dalam konduktor untuk keluar daripada konduktor ni. Alat ni akan buat elektron yang ada dalam konduktor untuk keluar dan boleh bergerak daripada ruangan ini ke sini, yang mana di tengah ni ialah vacuum, tak ada apa-apa, kosong. Jadi dia bergerak daripada plat ni ke plat ni walaupun tanpa melalui konduktor. Itulah tujuan alat ini. Dan alat ini namanya ialah sinar katod.
sorry, alat ni namanya ialah apa nama alat ni? Tiub sinar katod. Okey. Alat ni namanya tiub ni, tiub sinar katod. Dia tulis kat mana? Tak tulis kat mana. Okey. Tak apalah, kamu hafal lah. Tiub sinar katod. Okey. Dapat idea ni Tapi sebelum Cikgu. ya. Dia macam mentol ke? Dia macam mentol binaan kat sini ni. Okey. Ni kalau pasang current sini, pasang arus sini, memang dia macam mentol, dia menyala sini. Macam mentol, memang ada mentol lah, mentol. Dia menyala. Jadi nampak cerah lah sini. Tapi sebelum tu soalan, ada sikit cara lah macam mana nak cungkir keluar biji-biji elektron ni. Macam mana nak cungkir keluar daripada konduktor ni untuk bawa dia keluar. Ada cara tak macam mana nak semua konduktor ni kan, semuanya ada kita tahu ada biji-biji elektron dalam ni, banyak penuh. Soalan macam mana kita nak ambil tu, nak tarik keluar biji elektron tu, ada cara tak? Kita boleh ketuk lah. Ketuk supaya dia keluar. Kan? Boleh tak ketuk? Kalau ketuk ni tak berapa boleh lah. Tapi kalau kita boleh gosok kan? Betul tak? Kita boleh gosok. Dalam ni pun ada elektron jugalah. Kita bergosok macam ni kan? Jadi biji-biji elektron dalam ni bila digosok tu dia jadi cacah marba ni, akan ada sebahagian terpelanting keluar. Itu pasal lah benda ini boleh jadi jasad bercas bila kita gosok. Sebab cas negatif dia telah lompat keluar, atau dia kebas cas negatif orang yang dia gosok. Contoh cikgu gosok pembaris ni dekat kertas ni, maknanya cas elektron yang ada dalam atom kertas ni, bila cikgu buat macam tu, dia cacah marba dia terlompat, sebahagiannya terlompat masuk dalam pembaris ni. Jadi maksudnya kertas ni jadi apa sekarang? Jasad bercas positif sebab dia dah kurang, elektron dia dah cabut lari. Jadi elektron dia cabut lari pergi mana? Pergi ke pembaris ni. Jadi maknanya pembaris ni pula dapat lebih cas negatif, maka dipanggil pembaris ini sekarang bercas negatif. Kan? Jadi bila dah jadi macam tu, kamu nak tahu dia sudah jadi bercas, kamu pun dekatkan dengan bulu roma kamu ni. Boleh rasa meremang. Maknanya cas negatif lebihan yang ada dalam ni cuba lompat, cuba tarik. Cuba tarik cas positif dalam ni atau cas positif saling menarik cas negatif sesama mereka. Itu pasal rasa meremang bulu roma sebab menarik. Okey, boleh try. Cikgu. Ya. Lepas tu macam mana dia kalau kita tak tangan kita dekat dengan TV, kat permukaan TV tu, dia kena juga bulu roma. Sebab inilah bagus, idea bagus. Kamu tahu, kamu biasa tengok kat skrin TV kan. Kamu tak tahu di belakang TV ni kata ada skrin depan ni skrin TV depan ni. Ni skrin TV Okey. Yang kamu tengok cerita kartun kat sebelah ni kan, SpongeBob SquarePants Yang kamu tak tahu belakang TV tu, situ pasal TV dulu ni dia panjang macam ni Dia panjang ke belakang ni. Dia buat apa sampai panjang sangat kat belakang ni? Ingat lagi TV model dulu? Jawapannya dia bubuh seketui benda ni kat belakang TV ni. Benda ni dia bubuh. Tiup ni. Jadi bila kita nak tutup TV, tangan kita dekat dengan skrin tu kan, kenapa kita rasa meremang bulu? Sebab ini, nampak tak elektron ni? Ni elektron ni. Okey? Maksudnya ada banyak lebihan elektron kat sini. Elektron banyak ni.
Makanya TV tu, skrin dia tu dah jadi jasad bercas negatif lah, banyak. Sudahnya bila kita letak tangan situ, tidakkah cas positif dan cas negatif akan saling menarik satu sama lain. Itu pasal kita rasa meremang bulu roma. Dapat idea tu? Okey lebih lama lah kita tengok TV, lebih meremang lah bulu roma. Sebab dah lebih banyak cas elektron dihasilkan. Itu dia. Okey, kalau betul-betul banyak ni lagi bahaya. Jadi kilat nanti. Boleh jadi kilat lah. Kadang-kadang kamu pakai tudung. Kamu kan setrika baju kamu, setrika baju kurung lah, setrika tudung kamu. Lepas kamu setrika tu, kamu angkat setrika, letak tempatnya, kemudian kamu nak angkat tudung kamu tu, kamu kadang-kadang boleh rasa tak ada macam mini kilat. Macam ada kilat kecil sampak tangan kamu. Pernah? Kamu pernah? Tak pernah. Tapi bila ayam tudung tu dia macam kita nak angkat tu kan. Ataupun kita dia macam kan dekat dengan tangan tu dia macam rasa bulu roma naik. Itulah dia. Itulah dia. Cas menarik. Bila berbeza cas saling menarik satu sama lain tu, itu pasal jadi bulu roma meremang. Bulu roma bercas positif tertarik kepada cas negatif yang telah diberikan setrika kepada kain tu. Tapi kalau kamu nak tengok betul-betul mini kilat boleh nampak cahaya, cikgu cadang kamu setrika tudung kamu waktu malam. Kamu setrika kan? Tudung yang macam kain jenis nilon tu lagi bagus. Macam plastik tu, tu lagi kesan lagi bagus. Kamu setrika, lepas tu kamu letak setrika, kamu jangan angkat lagi, jangan sentuh lagi tudung, kamu tutup lampu. Lepas tu kamu pergi sentuh apa ni? Tudung dengan satu jari. Masa tu kamu nampak spark. Itulah dia. Maknanya kita pun boleh buat kilat juga sebenarnya. Kita boleh buat kilat mini kita sendiri. Dengan kita lakukan perbezaan cas. Dengan kita, yang mudahnya kita gosok lah. Okey. Bila gosok ni, jadi cacah marba ni semua ni akan ini akan duduk sini, ini akan lari sana, ini akan terlompat, sebahagian akan terlompat. Maka bila lompat tu lah akan menjadinya perbezaan cas tu. Sebab bilangan cas positif dan negatif dah tak seimbang. Okey. Jadi iyalah kita boleh bawa masuk jari dekat gegelung ni. Kita boleh gosok gitu lah kan. Nampak gegelung ni, konduktor ni, kita boleh bawa masuk pemarih ni, gosok gitu. Soalannya maka kita dapat keluarkan biji-biji elektron ni. Kita dapat keluarkan biji-biji elektron ni dengan kita menggosok kat situ. Cumanya siapa lah yang larat nak pergi duduk kat situ, duduk gosok selalu kat situ kan? Kamu rajin kamu buat cikgu malas. Jadi kita kena ada satu cara lah. Selain duduk gosok tu, kita kena ada satu cara lain. Ada tak cara lain yang boleh menyebabkan elektron ini dia terlepas keluar daripada ikatan yang dah memang lemah. Cuma kita kena bagi tenaga lagi pada dia sikit untuk dia lagi mudah untuk lepas keluar dan lompatlah pi lah mana-mana. Jawapannya ialah dengan kita panaskan. Dia juga boleh jadi cacah marba ni dan terlompat keluar elektronnya bila dia panas. Bila dia mendapat haba. Bila dia dapat haba, nilai suhunya menjadi tinggi. Dan bila suhunya tinggi, apa berlaku pada getaran zarah-zarah ni semua, termasuk atom tu sendiri,
Termasuk elektron ni sendiri, dia jadi cacamerba bergetak dengan lebih dahsyat. Jadi, makanya elektron ni dah dapat kekuatan yang cukup untuk terlepas pergi daripada ikatan mereka punya petala orbit mereka. Itulah caranya bagi mereka panaskan konduktor itu. Jadi inilah tujuan filament ni. Tujuan filament ni nak bagi dia jadi panas. Bila dia panas, elektronnya itu akan tertanggal dengan mudah. Okey. Cuma dalam dia panas tu memang kita nampak cahaya sekali lah. Jadi dia memang adalah mentol lah. Okey, yang kita nak dia lebih tu ialah dia jadi panas. Okey, bukan nak cahaya tu, nak dia jadi panas. Sebab bila dia panas, elektron mudah tercabut. Okey, bila elektron dah tercabut, sekarang elektron tu tak tahu nak ke mana tau. Dia terawang-awang kat sini. Dia tunggu masa nak masuk balik je. Kalau had ni sejuk, dia masuk balik. Okey, jadi elektron tu jadi banyak lah kat sini. Dia tak tahu nak pergi mana. Kan? Dia tak boleh saja-saja pergi ronda, pusing kawasan ni ke apa, tak boleh lah. Okey. Dekat sinilah diambil kesempatan ni, nampak ni, plat ni. Ni plat apa ni? Plat, ada dua saja, plat negatif atau positif. Plat cathode. Cathode ni adalah plat negatif. Okey, ni plat negatif. Dan plat yang di hujung ni adalah plat anode. Plat anode adalah positif. Kan? Cathode, cation. Kamu belajar apa? Kamu belajar kimia tak? Belajar. Okey, mesti kamu tahu. Cikgu. Ya. Cathode bukan positif ke? Cathode positif. Alamak, cikgu terbalik. Ya ke? Cathode positif je. Cikgu confused pula. Tapi kamu tengok sini ni. Kamu tengok ni, bateri ni kan? Bekalan kuasa ni. Dia sambung kat positif lah. Maknanya anode ni positif. Anode positif. Kamu terbalik kot. Dan ada kimia belajar macam tu. Kimia kami belajar elektrolisis. Ya, betul. Elektrolisis memang. Wait. Kalau yang kimia tu bukan cathode kot, negatif. Yang negatifnya cation kot. Cation tu positif, dia terbalik kan? Okey. Cecair tu akan jadi terion pada dua keadaan lah kan? Satu cation, satu anion kan? Tidak? Cation, satu lagi anion. Anion dia terbalik lah. Kalau anode adalah positif, anion adalah negatif kan? Betul tak? Betul cikgu, betul. Okey. Betul. Tu kita kena clearkan ni dulu kekeliruan ni. Sebab cikgu pun tak berapa nak pasti kot. Kalau cathode adalah negatif, cation ni hasilan macam mana nak sebut? Cation adalah positif, dia terbalik positif. Okey. Alisha okey, Alisha? Okey, cikgu, okey. Okey Maknanya anode ni sebagai punca. Anode dengan cathode sebagai punca. Akibatnya cation dengan anion. Okey, ni punca, ni akibat. Okey, maksudnya bagi punca anode maka akan menghasilkan cation. Dia terbalik betul Anode akan menghasilkan cation. Manakala cathode menghasilkan anion. Dia terbalik betul. Okey
katakan kita ada cecair neutral, asalnya neutral. Apa maksud neutral? Positif dengan negatif sama banyak kan? Positif dan negatif sama banyak. Katakan satu negatif, satu positif. Bila didekatkan, cecair ni dekat anode ni, ya kamu tahu anode ni akan kebas apa daripada sini? Dia positif. Anode ni positif. Dia akan kebas bini kawan ni. Cik, bini pula. Akan kebas negatif orang ni. Piu, negatif mengalir ke sini. Sebab sini lagi banyak lelaki. Ini ada seorang je lelaki. Piu, dia mesti nak pergi kat lebih lagi. Betul. Jadi sudahnya jadi tinggal positif sajalah kan. Itu pasal dia panggil ini. Maknanya anode ni boleh menghasilkan kation. Itu pasal kation positif. Anode ni boleh kebas negatif. Sehingga yang tinggal positif. Itu pasal hasilan daripada anode ni kita panggil kation. Itu pasal kation adalah positif. Itu pasal kamu keliru kat sini Katot ni pula boleh buat apa? Boleh dia negatif katot ni negatif boleh menambah. Boleh ini jasad tak pecah ni buat main sini pula katakan. Okey. Positif, negatif. Ya, kita tahu katot ni tak bolehlah kebas cas positif Positif tak boleh bergerak. Sewenang-wenangnya macam negatif Tapi katot ni boleh. Katot ni kan negatif. Perempuan lah, ibarat perempuan dia boleh tambah. Dia boleh tambah perempuan kat sini. Sebab cas negatif saja yang boleh lompat-lompat Jadi maknanya daripada satu cas negatif dah satu cas negatif dah jadi banyak dah cas negatif berbanding cas positif. Maka objek ni dikatakan apa? Berion apa? Berion negatif. Yang kita panggil sebagai anion. Dia anion ialah negatif. Kan? Logik tak? Okey Okey, jadi katot adalah negatif dan anod adalah positif. Okey, kalau kamu was-was macam apa, kamu satu hari dah keliru. Anod ni kamu tengok sambungan ni, dia mai daripada positif atau negatif? Itu dia mai daripada positif Hak ni pula sambung ke plat ni maka negatif ni, maka plat ni adalah plat negatif, iaitu katot. Okey, soalan. Apa soalannya? Okey, jadi kita sambung baliklah cerita tadi Tadi ingat tadi biji-biji elektron di sini yang dah terlepas daripada konduktornya ini, banyak-banyak ni, depa tak tahu nak pergi mana kan? Betul tak? Jadinya apa? Elektron hak banyak tu pun terkumpul kat sini terkumpul kat plat ni. Okey. Okey. Macam mana? Okey, jadi banyaklah elektron kat sini banyak perempuan kat sini lah. Senang kot pakai cerita lelaki perempuan banyak perempuan kat sini Tiba-tiba dia ambil kesempatan pasang lelaki banyak kat sini. Iaitu anode positif terminal positif ni pasang lelaki pula kat sini. Jadi perempuan ni tengok, ada banyak lelaki kat sini. Boleh cikgu terangkan macam tu Lepas tu apa lagi? Masih ingat kalau jasad berbeza cas akan menarik kan? Lagi banyak perbezaan itu lagi kuat daya untuk menarik. Jadi ini kan perbezaan yang sangat besar. Ini negatif yang sangat banyak. Ini positif yang sangat banyak. Macam mana boleh jadi banyak ni? Itu dia pakai model apa tu? Nampak bekalan kuasa tu. VLT. Voltan lampau tinggi VLT.
voltan lampau tinggi. Apa yang lampaunya? Apa yang melampaunya? Dia punya nilai voltan lah. Sangat melampau tingginya. Kamu tahu ni, VLT ni, alat ni boleh bagi berapa banyak voltan. Kuat mana voltan dia? Adalah 5,000 volt. 5,000 volt. Suis apa ni? Voltan yang ada tepi dinding kita tu, soket tu pun cuma baru berapa? 270 volt kan? Tapi ini 5,000 volt. Wow, itu pasal diguna perkataan lampau sangat tinggi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membina beza keupayaan daripada titik ni ke titik ni dengan sangat tinggi. Bila beza keupayaan tinggi, maka medan yang terhasil, medan elektrik juga ikut tinggi. Bila medan elektrik ikut tinggi, maka daya yang dikenakan untuk memecutkan biji-biji elektron ini daripada titik ini ke titik ini menjadi sangatlah tinggi nilai pecutan itu. Dapat idea tu. Kan? Ingat lagi yang kita belajar apa ni? Rumus tu V. Apa rumus tu? Yang mencari jarak antara dua plate tu. V sama dengan E sama dengan ambil nilai voltan, beza keupayaan bahagi dengan nilai jarak kan. Ini dia. Nampak ni? Ingat lagi cerita ni? Okey. Tu. Kekuatan medan ni, E ialah kekuatan medan. Kekuatan medan elektrik. Jadi, idea nak bagi tinggi nilai E ni, kenapa nak bagi tinggi nilai E ni? Supaya biji-biji elektron tu memecut dengan lebih laju. Kan? Supaya nilai E ni nak menjadi tinggi, apa yang kita boleh buat pada dua komponen ni? V ni kita boleh tinggikan dia lah. Okey. Daripada 3,000 volt contoh, naikkan kepada 4,000. 4,000 naikkan kepada 5,000. Lagi tinggi nilai V, kalau tengok matematik ni. Sebab dia sama aras kan, E dengan V ni. Maka dia berkadar terus. Kalau nilai V tinggi, maka E ikut tinggi lah. Dan had D ni ialah jarak kan. Ni terbalik, songsang. Songsang bermaksud kalau D menjadi semakin sempit, semakin kecil, E menjadi semakin tinggi. Jadi ada dua cara lah untuk menambahkan kekuatan medan elektrik ni. Ialah dengan kita tinggikan voltan dan sempitkan, rapatkan plug ni. Okey, inilah dia. Ya, kita tak boleh dah nak sempitkan plug ni. Sebab dia perlu jarak yang tetap macam ni. Kita tak boleh sempitkan D ni. Tapi yang kita boleh buat ialah tinggikan V. Kita tinggikan V. Jadi, maka wujudlah E. Kekuatan medan elektrik yang tinggi di sini untuk memecutkan biji-biji elektron ni dengan sangat pantas ke sini. Okey Dapat idea ni dulu? Boleh faham Jadi ialah kamu tertanya pula lah, pasal apa kita kena pecutkan kena pecutkan elektron ni dengan laju. Nak buat apa kan? Nak buat apa? Pi laju pun dekat sini, dekat anode ni nak buat apa kan? Nak buat apa adalah cerita berikutnya, iaitu nampak ni. Okey. Bila biji-biji elektron ni ni katot, ni anode, okey. Bila biji-biji elektron ni dipecutkan dengan laju, jadi dia terus pergi macam tu, dia pergi dengan garis lurus macam tu, terus siu. Okey, dia terlajak zoom. Jadi biji-biji elektron tu akan
menghentam grid berpendaflor ini. Maka kesan hentaman itu menyebabkan berlakunya kesan surehan. Kesan surehan. Kamu faham tak? Apa yang kamu faham? Ibarat kamu baling, ni biji elektron ni ibarat kamu batu lah, ibarat batu, kamu pegang batu, kamu baling dekat. Kamu baling banyak-banyak biji batu ni, kamu baling dekat mana? Kamu baling dekat air sungai katakan, air sungai ke tasik ke kamu baling. Jadi kesan kamu baling tu, bila batu kena air, apa kamu akan nampak? Gelombang? Kamu akan nampak gelombang lah kan? Kamu nampak kesan baling batu tu jadi berlubang, jadi permukaan air tu jadi berlubang-lubang kan? Tidak? Ikut di batu tu jatuh kat mana? Sama lah dekat sini. Tujuan balingan elektron ni kena pada layar ni, papan layar ni dipanggil grid berpendaflor. Ada satu bahan dekat papan ini, papan kosong biasa je, tak ada apa. Macam cermin lah, cermin. Cermin ni depa tabungkan serbuk pendaflor. Kamu tahu serbuk pendaflor? Kamu pernah tengok tak serbuk pendaflor? Tak pernah tengok Kamu nak tengok tak serbuk pendaflor? Memang ada kat dalam rumah kamu je. Kamu tahu tak lampu Kalimantan tu, hak panjang tu? Tahu. Yang panjang tu, kamu cabut satu, kamu pergi patahkan dulu. Patahkan tengah-tengah. Bila patahkan tengah-tengah, kamu cuba tuang. Akan keluar satu serbuk tau. Serbuk itulah dia serbuk pendaflor. Sebab tu dipanggil lampu gaya. Serbuk tu duduk kat hujung lampu tu ke? Tak serbuk tu duduk di sepanjang tiup lampu itu. Di sepanjang, katakan ni tiup lampu ni panjang macam ni kan. Depa buat lampu ni, depa buat tiup kaca kat belah luar kan. Tapi dalam tu kamu tengok ada putih kan. Serbuk putih kan. Okey. Kalau kamu tunggang ni kadang-kadang boleh dengar serbuk putih duk bergerak. Serbuk putih itulah dia pendaflor. Bahan bernama pendaflor. Okey. Kenapa depa isi dalam tiup tu serbuk tu? Awak tak isi serbuk tepung biasa. Sebab kalau kamu tahu binaan pendaflor ni macam mana? Ialah depa lalu sifat dia begini serbuk ni special. Serbuk pendaflor ni special. Special dia macam mana? Bila ambil biji elektron ni, baling dekat dia ni, pendaflor ni, serbuk ni, sesuatu berlaku pada serbuk tu. Apakah sesuatu yang berlaku pada serbuk tu? Serbuk itu bernyala. Boleh faham? Serbuk tu jadi bernyala. Tapi dengan syarat yang kita nak baling kat dia ni, kita kena baling dengan elektron lah, biji-biji elektron ni. Tak boleh lah dengan biji batu, dia tak menyala lah. Jadi kalau kamu tak puas hati, kamu boleh pecahkan satu pendaflor yang dah rosak dah kot, tak pakai. Kamu kumpul serbuk tu, lepas tu kamu cuba dekatkan lighter. Cuba dekatkan lighter ke, atau bagi dia panas ke apa, letak seterika ke, dekatkan dengan benda yang panas. Kamu tengok sekali dia pun ikut bernyala. Kerana cas yang keluar daripada benda yang panas akan menghentam dia, akan terbaling ke dia. Dia jadi bernyala. Itu saja ceritanya. Simple saja. Jadi depa dapat idea. Apa kata ambil serbuk ni, tabung kat kaca ni banyak-banyak. Jadi kemudian sekat kat tengah-tengah ni, menantikan biji-biji elektron ni menghentam dia. Bila kena hentaman tu, dia akan bernyala di mana hentaman tu dia kena.
maka nampak cerah lah ni. Itu pasal TV nampak cerah. Inilah dia skrin TV. Grid penaflow inilah dia skrin TV. Jadi kamu cerita berikutnya begini. Cerita berikutnya macam mana mereka nak kawal surihan tu. Mereka akan kawalkan ini benda ni. Dia boleh naik turun tau. Benda ni. Benda ni boleh pesongkan elektron yang sedang bergerak lurus ke depan. Okey. Dia boleh buat jadi pesong macam ni. Nampak pembaris cikgu ni katakan elektron. Patut pergi straight macam tu kan. Tapi dia boleh pesong macam tu atau macam tu. Okey, nak pesong ke atas. Plat positif ni kena tambah kuat lagi lah voltan dia. Jadi kamu tahu elektron kan charge negatif. Negatif dengan positif tidakkah akan tertarik. Jadi tertarik gitu sikit kan. Bila tertarik gitu sikit dia jadi terpesong ke atas sikit lah. Faham tidak? Kalau nak dia tertarik ke bawah pula, kena buat charge positif ni jadi rendah. Jadi tak ada siapa dah nak tarik elektron bercharge negatif ni. Lelaki dah kurang atas ni. Jadi dia apa? Dia rendahkan charge elektron kat sini belah bawah ni. Dia rendahkan supaya charge elektron ni dia buat macam mana Ustaz? Cikgu pun confused pula. Cikgu. Ya. Tadi kan cikgu kata dekat lampu Kalimantan tu ada serbuk tu kan? Ya, betul. Kalau lampu tu dah tak guna, maksud dia macam lampu tu dah rosak, dia still ada serbuk tu lah. Masih ada serbuk tu. Serbuk tu tak boleh. Lepas tu apa ni? Lepas tu kita nak yang boleh hasilkan cahaya tu, kita serbuk tu je lah yang boleh hasilkan cahaya tu. Serbuk tu sahaja yang bercahaya. Kalau dibalik elektron ke atasnya lah. Okey. Kalau balik batu atas dia tak jadi benar lah. Okey. Macam mana nak tarik ke bawah ni Okey ni, ni ada penerangan ni, nampak ni. Asalnya lurus Bila dikuatkan voltan positif tu, dia melencong naik atas sebab dia charge berbeza, dia tertarik. Dia tukar. Cikgu dah tahu. Okey, dia tukar kutub. Law ni, ni asalnya positif. Nak dia tertarik ke atas, positif pasang atas lah. Kalau dia nak tertarik ke bawah, positif yang pasang belah bawah, negatif belah atas. Charge yang sama akan menolak lah kan. Jadi negatif ni tolak dia, positif ni tarik elektron dia. Itu pasal melengkung ke bawah. Maknanya dia tukar ke kutuban ini, ke kutuban charge ni. Okey. Jadi plat ni boleh jadi plat negatif, boleh jadi plat positif. Ikutlah dia nak tarik ke mana, atas atau bawah. Jadi iyalah, kemudian dia akan pasang plat lagi satu tau. Dia akan pasang plat yang sama ni dekat belah depan lagi ni. Maksudnya cerita yang ini cerita tarik atas bawah kan. Yang lagi satu plat macam ni juga dekat belah depan lagi, dia cerita dia pasang kiri kanan untuk tarik pesong ke kiri atau ke kanan. Boleh dapat idea tu. Jadi saling adjust lah di antara dua set plat ni, plat tarik atas bawah dan plat tarik kiri kanan. Jadi last kali alur elektron tu dia sepatutnya bergerak lurus, tetapi kali ni dia boleh dikawal atas bawah, kiri kanan, atas bawah dan kiri kanan macam ni. Jadi kalau orang yang mengawal benda ni, dia akan kawal suruh tulis apa. Okay, ni kira alur elektron dia pun orang yang kawal tu dia buat satu arahan beza voltan ni semua supaya alur tu boleh buat macam ni. Dia boleh naik atas kan. Dia boleh naik atas macam ni. Dia akan nampak garisan panjang macam ni. Kemudian had yang set depan lagi ni untuk kawal kiri kanan, dia akan buat surihan tu jadi macam ni, kiri kanan.
Jadi bila combine dua-dua sekali, jadi macam tu kan. Dia boleh buat tambah macam tu. Jadi kita nampak simbol tambah kat TV tu. Kan? Kemudian dia boleh buat macam mana? Dia boleh buat macam tu. Contoh. Dia buat atas, kiri, atas, kanan, atas, kanan, atas, kanan. Jadi gambar apa ni? Jadi gambar tangga. Kan? Kemudian dia boleh buat serentak. Contohnya ke atas pun ke atas, ke kanan pun ke kanan. Contoh macam ni. Kan? Kemudian sampai sini dia boleh patah balik. Dia boleh buat bawah pun ke bawah, kanan pun ke kanan. Macam ni. Kan? Lepas tu dia matikan surihan tu. Dia mula kat sini balik. Dia surih lagi. Ke kanan sahaja. Last kali kamu nampak ni bentuk apa ni? Nampak bentuk A. Boleh faham tak? Jadi bayangkan dengan gandingan kawalan atas bawah dan kiri kanan, boleh melukis macam-macam benda sebenarnya. Lukis pokok, lukis orang, lukis kereta. Itulah dia TV. Itulah dia TV. Isyarat yang sampai daripada menara ke TV ialah isyarat untuk kawal ini. Ni, kawal ni. Positif ni berapa banyak, negatif ni berapa banyak. Last kali mengikut bentuk gambar lah yang dihantar. Okey, dapat idea ni Kamu tak perlulah tahu rumit macam tu cuma tahu idea asas binaan ini sudah cukup bahawa yang pertama, elektron boleh dikeluarkan daripada konduktor. Yang kedua, elektron boleh digerakkan dengan melakukan perbezaan keupayaan. Katot pasang anod ini Maka elektron dapat dipecutkan dengan kaedah susunan begini. Jadi bila pecut sampai ke depan ni nak buat apa pula? Di sini pula dihadang dengan skrin grid berpendaflor supaya zarah yang dipecutkan itu berlanggar dengan serbuk pendaflor yang ada kat skrin ni. Okey? Dan kamu pula tahu bahawa serbuk ni bila kena hentam dengan berlanggar dengan biji-biji elektron akan bernyala dia. Dan bernyala dan kawalan apa nama ni? Kawalan plat ni positif negatif belah atas dan belah kiri kanan akan mengawal alur elektron tu nak menyurih macam mana. Nak menconteng lah. Surih ni macam kita conteng lah, guna pensel conteng kiri kanan atas bawah. Nak surih macam mana, lalu membentuklah gambar yang seperti yang dikendaki. Itu saja. Dan kenapa kita jadikan dalam ni ruang vacuum? Maksudnya asalnya ada udara kan, udara. Tapi mereka pump keluar udara tu, biji-biji udara tu mereka tak mau. Oksigen, nitrogen, karbon dioksida tu mereka tak mau. Berkeluar juga sebab apa? Kenapa ruangan ini semua ni mesti vacuum? Sebab apa? Sebab basikal berlanggar lori. Elektron adalah basikal. Biji-biji molekul udara, atom udara, molekul udara, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, itu adalah lori. Atom kan. Elektron ni kecil je berbanding atom. Kan? Elektron ni, biji-biji ni kecil sahaja, terlalu kecil, lebih kecil, sangat kecil berbanding atom ni, tengah ni. Ni besar ni, ni lori ni basikal je. Jadi kalau tak buang benda ni, atom dan molekul ni, nanti elektron ni sepatutnya bergerak lurus ke depan tanpa diganggu oleh siapa-siapa. Kalau tak dijadikan vacuum ni, maunya berlanggar dengan lori ni. Besar ni. Besar dan jisim tinggi. Sudahnya takkan nampak surihan langsung kat sini. Sebab semua elektron ni dah berlanggar dengan molekul udara yang ada dalam ni. Sebab tak vacuum. Jadi kita tak nak lah
udara tu kacau perjalanan elektron ni ke depan. Itu pasal mestilah ruangan ini di vacuumkan. Boleh Handsome tak penerangan ni? Okey. Sampai mana lagi? Okey. Ini boleh baca lah ni semua ni ciri-ciri dia, apa yang berlaku lah. Apa yang berlaku dalam penghasilan surehan bayang-bayang ni. Okey. Okey, kat sini dia letak apa pula ni? Cuba tengok ni. Ini aktiviti 5.3. Okey, tiba-tiba dia letak apa ni? Palang Maltese kita panggil palang Maltese. Maka kita akan dapat lihat sesuatu berlaku kat sini. Kita nampak bayang-bayang. Bayang-bayang. Macam mana boleh nampak bayang-bayang sini? Bayang ni bayang palang Maltese ni. Kan? Okey, dia terangkan dalam ni Sini. Sinar katod dihalang oleh palang Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. Sinar katod bergerak secara lurus. Sinar katod juga menghasilkan kesan berpendaflor pada skrin di sekeliling bayang-bayang. Hal ini menunjukkan sinar katod mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Jadi kalau skrin pendaflor tu menyala, sebenarnya dia akan menjadi menyala warna hijau. Serbuk tu tadi kalau dihentam, cikgu lupa beritahu ni. Kalau dia dihentam, dia akan menyala warna apa? Dia akan menyala warna hijau. Nampak tak warna hijau ni? Kenapa warna hijau kat belah luar ni? Sebab tak dihalang. Dan kenapa warna hitam kat tengah ni? Inilah bentuk yang menghalang tu tadi. Dipanggil palang Maltese ni, nampak? Dia menghalang biji elektron lalu. Jadi akan terikut bentuk ni lah. Bentuk elektron yang terhalang tu tak kena pada skrin ni. Skrin yang berpendaflor kat depan ni. Jadi itu pasal lah kawasan tengah ni bentuk T macam ni jadi gelap Dia tak menyala hijau Tapi kawasan di sekeliling dia tu ada elektron terlepas. Jadi menghijaukan sekeliling bayang-bayang tu. Itu pasal nampak macam itu. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, beres. Kamu tahu ada satu cara supaya kita nak boleh usik macam pi kacau lah kita ni gatal tangan jugalah. Ni kamu nampak magnet ni. Kan kamu belajar sebenarnya biji elektron juga boleh tertarik kepada magnet kan. Jadi ideanya itu pasal kamu cuba bawa masa tengok adik duk tengok cerita SpongeBob, kamu bawa pi magnet, kamu pergi tunjukkan dekat skrin TV tu. Kamu tengok apa jadinya. Jadinya elektron tu cacah marbar. Tengah jalan elok ni elektron ni, kamu pergi buah magnet pula. Dia tertarik. Elektron tertarik ke magnet Sudahnya tak sampai, tak menghentam pendaflor yang ada kat TV tu, kat skrin. Jadi gambar pun jadi tak betul. Kan? Boleh try lah. Tapi kalau rosak, mak kamu tanya jangan cakap cikgu punya idea. Okey Okey. Sampai sini sajalah. Ini pun cikgu akan lengkapkan videonya dan post ke dalam channel cikgu. Kamu mesti lihat dan belajar semuanya sekali bab-bab yang terdahulu pun. Okey, boleh Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu.
kelas kamu yang belajar tentang ni dulu. Ingat? Kita apa ni? Tiup sinar katok ni. Tiup palang Maltese. Ingat lagi? Okey, jadi kamu tahu dia punya gerak operasinya itu. Elektron dilalukan sini. Jadi boleh dibengkokkan dia punya arah tu. Okey. Ini palang Maltese ni. Apa tujuan dia? Tujuan dia membuktikan bahawa adanya sesuatu yang menghentam. Adanya sesuatu yang menghentam skrin pada floor tu. Okey. Kenapa jadi gelap kawasan T ni? Bukti bahawa benda yang menghentam tu, iaitu elektron tu, tersangkut, terlekat dekat T ni. Itu pasal tak dapat menghentam skrin. Makanya timbullah bayang-bayang bentuk benda yang menahannya elektron tu daripada menghentam. Jadi di kawasan luar ni warna hijau akan, maknanya kalau elektron berjaya menghentam benda floor tu di skrin, maka dia akan mengeluarkan cahaya hijau. Okey, cahaya hijau. Okey, ini kesan bila didekatkan magnet. Okey, bukti apa? Bahawa pemesongan sinar katok tu boleh sinar katok boleh dipesongkan. Boleh dipesongkan oleh tarikan magnet. Cara nak tentukan arah daya memesongkan sinar katok tu juga boleh guna kaedah yang sama, petua tangan kiri Fleming. Okey. Laju elektron dalam tiub sinar katot. Okey, ada dia punya formula matematik dia. Kita boleh kira berapa laju elektron. Rajah 5.4, rajah di bawah menunjukkan penghasilan sinar katot dalam sebuah tiub vakum. Tenaga keupayaan elektrik E pada elektron boleh ditentukan sebagai tenaga E sama dengan bilangan elektron. E tu bilangan cas satu elektron. Okey, yang kamu tahu dulu ni, cas satu elektron tu terlalu kecil nilainya. 16 0.00 berapa 16 coulomb tak, sangat kecil lah. Negatif berapa? Negatif 19 . Okey, darabkan dengan V. V ialah beza keupayaan antara katot dengan anod pada bekalan kuasa VLT. Okey, beza keupayaan. Cas satu elektron, okey, ini rupanya dah bagi bawah ni, 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okey, jadi apa kita mendapatnya bila ambil satu cas elektron darab dengan beza keupayaan, kita akan mendapat nilai tenaga. Okey, nilai tenaga. Okey, ni elektron sebiji je. Okey, berapa banyak tenaga nak bawa sebiji elektron ni daripada sini sampai ke sini. Okey, ambil cas satu elektron ni darab dengan beza keupayaan sini. Dapatlah tenaga. Apabila bekalan kuasa VLT dihidupkan,
elektron akan ditarik oleh anod yang berkeupayaan positif. Okey, anod positif anod positif, kathod negatif. Okey. Jadi negatif, plug negatif, elektron bercas negatif, maka tertolaklah. Tolak manakala had ni, plug ni positif, tarik. Itu pasal macam mana biji elektron ni daripada sini boleh mau bergerak ke sini. Sebab ada yang menolak, masa yang sama ada yang menarik. Okey. Maksudnya, ideanya, elektron ni akan mahu bergerak bila ada beza keupayaan lah. Memang beza upaya, had ni rendah. Sebab negatif, had ni tinggi. Jadi, dia pergi ke sana. Oleh sebab tiada molekul udara dalam tiub vakum. Okey, tak ada sebab kita dah pump, kita dah sedut semua udara ni ke pump vakum. Elektron akan memecut ke anod tanpa sebarang perlanggaran. Elektron-elektron ini akan memperoleh laju maksimum apabila tiba di anod. Okey, jadi tak ada lah biji-biji udara, oksigen ke nitrogen ke apa yang akan ganggu berdelan elektron ini memecut. Sebab atom kan lebih besar daripada molekul lebih besar daripada atom, atom lebih besar daripada elektron. Elektron sangat kecil berbanding atom. Apabila ini, menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik maksimum. Okey. Jadi apa yang berlaku, perubahan tenaga yang berlaku dalam cerita ni ialah tenaga elektrik diubah kepada tenaga kinetik. Tenaga elektrik, tenaga elektrik diubah kepada tenaga kinetik. Iaitu gerakan tenaga yang dipunyai oleh gerakan elektron ni. Itulah dia pintu masuk persamaan. Biasanya pada persamaan tenaga tu, jadi dibuat persamaan matematik macam tu. Tenaga yang diberi sama dengan tenaga yang berubah. Okey. Jika kita menganggap tidak ada tenaga yang terlepas ke persekitaran lah. Sebab tu dia bagi tahu hak ni dulu Dia bagi tahu untuk membuat keadaan supaya gerakan tenaga elektron ni, tenaga kinetik ni tak terlepas ke persekitaran. Itu pasal lah dia sedut keluar semua udara. Jadi bila dah vacuum ni, maka bolehlah kita menganggap tidak ada tenaga dilepaskan ke persekitaran. Okey, sepenuhnya ditukar kepada tenaga kinetik untuk gerakan maksima elektron tersebut. Jadi dekat sinilah kita akan tukarkan kepada komponen masing-masing, iaitu tenaga keupayaan elektrik E besar tadi, mana dia? E besar ni sama dengan EV Okey. Jadi EV ni komponen untuk cari E tenaga ni. Kita gantikan kat situ EV. Manakala tenaga kinetik, kalau kamu dah belajar masa tingkatan 4 tu, apa dia rumus tenaga kinetik ni? Apa simbol dia? EK kan? Ingat lagi EK ni. E kinetik. Okey. EK. Okey, E kinetik. Okey, jadi komponen nak cari EK ialah ini setengah MV kuasa 2. Okey, jadi akan ada banyak jenis tenaga lah. Jadi kena hafal lah semua jenis tenaga tu punya rumus macam mana nak cari dia. Okey. Teruskan. E ni apa dia? Cas satu elektron. V ni apa dia? Beza keupayaan antara kathod dengan anod. M ialah jisim elektron.
Ni M kat sini jisim elektron. V ialah V max ialah halaju maksimum elektron. Okey, V ni halaju maksimum elektron. V kecil V kecil ni halaju V besar ni voltan, beza keupayaan. Cas satu elektron dah tahu dan jisim satu elektron pun dah tahu. Okey, dia boleh hafal ni. Kalau tak terhafal, insya-Allah dia bagi dalam soalan. Tapi kalau boleh cuba hafal lah. Ni apa ni? Kita ada nota tambahan ni. Mari baca saja. Sebelum penciptaan televisyen plasma dan LCD, televisyen lama adalah berbentuk kotak dan bersaiz besar kerana televisyen tersebut menggunakan tiub sinar katod. Ni cikgu dah cerita itu. Apakah inovasi yang membawa kepada penciptaan televisyen plasma dan LCD? Jadi kaedah TV baru lah ni, kenapa nipis? Mereka temui kaedah lain untuk melakarkan, menyurih skrin. Mereka ada cara lain. Mereka pakai kaedah koordinat. Okey, mereka tak pakai dah model dulu. Tapi masih diajar lagi. Model lama ni. Contoh 1, rajah 5.5 menunjukkan alur elektron dari katod yang dipecut ke arah anod dalam ruang vacuum. Beza keupayaan merentasi katod dengan anod ialah 550 volt. Okey, beza keupayaan ni. Okey, beza keupayaan apa dia? Ambil nilai tinggi tolak nilai rendah lah kan. 550. Bukan nilai beza keupayaan tu dekat sini saja dak. Beza upaya, ingat lagi. Kita ambil tinggi tolak rendah, kita ambil akhir tolak awal kan. Okey. Jadi 550 volt tolak kosong, itu pasal nampak macam masih sama 550 volt. Takut nanti berikutnya ada soalan dibuat trik. Dibuat trik. Contoh kat sini 10 volt. Sini 550 volt. Jadi berapa beza keupayaan? Jangan diambil hak ni. Sebab disangkakan selama ni hak ni 550 volt. Tak. Beza keupayaan 550 tolak 10 volt. Dah nama beza. Beza ni kita kena tolak lah. Mana tahu sebab ada dulu ni soalan trik ni kat sini. Letak 10 volt. Di 550 tolak 10. 540 volt lah. Adalah mewakili beza keupayaan. Okey jadi hati-hati. Jisim elektron dah tahu, cas elektron pun dah tahu. Okey. A, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? Tenaga keupayaan elektrik E. Okey E. Dia minta cari E. E bagi satu elektron. Okey, satu elektron, satu E E kecil, ini E besar. E besar tenaga, E kecil. Satu cas untuk satu elektron. Cas untuk satu elektron. Masih ingat rumus yang mengaitkan kedua ini? Iaitu kita ada satu lagi V. Mewakili beza keupayaan. Ini okey, rumus ni untuk cari tenaga keupayaan elektrik jika kita tahu nilai E cas satu elektron dan nilai beza keupayaan yang diberikan. Biasanya kita tak perlu cari nilai E lah. E kita dah tahu memang tetap saja nilainya. Okey, ini nilai E. Okey, cuma kita perlu perhatikan berapa beza keupayaan saja. Darab dengan cas satu biji elektron, terus kita dapat tenaga untuk satu elektron. Okey, jadi tekan kalkulator lah. Okey, tekan kalkulator. Okey, terus kat sini je lah. Okey, cas satu elektron darab dengan beza keupayaan 550 volt. Okey, kita dapat
Unit untuk tenaga joule macam biasa. Joule boleh kongsi oleh mana-mana saja bentuk tenaga, tak kisah. Tenaga angin, tenaga ombak, tenaga kinetik, tenaga haba, semua boleh pakai joule. Cuma pastikan komponen yang di darat, dia punya komponen dia tu unitnya sudah dalam SI. Okey, jadi dapat joule. Jadi inilah dia tenaga yang dimiliki oleh satu elektron. Satu je. Kalau dua, darat dua lah. Okey, pasal soalan nak satu je, satu elektron. B, berapakah tenaga kinetik? EK, simbol EK EK nya berapa? Macam tu. yang diperoleh elektron apabila tiba di anode. Okey. Jadi apa rumus yang mengaitkan tadi EK tu? EK ialah setengah MV kuasa 2. Okey, kita boleh cari kalau kita tahu nilai jisim satu elektron. Dah tahu belum? Dah tahu ni Jisim satu elektron memang sentiasa tetap nilai ni saja, tak akan berubah. Kemudian nilai apa V ni mewakili apa? Adalah apa nama ni? Halaju. Halaju elektron tu. Mana dia? Ada bagi halaju ni? Tak ada kan? Tak ada ya. Berapakah tenaga kinetik yang diperoleh elektron apabila tiba di anode? Oh ya, tidak. Tadi kita silap. Kita faham tadi. Kan kita setuju tenaga keupayaan elektrik akan berubah sepenuhnya kepada tenaga keupayaan kinetik. Tenaga kinetik, sorry. Bila kinetik tak pakai keupayaan. Okey. Saya sebut tenaga kinetik saja. Jadi tenaga keupayaan elektrik diubah kepada tenaga kinetik. Jadi maksudnya berapa nilai tenaga tu yang diperoleh oleh satu elektron tu. Okey, ni tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik maksimum. Kalau kita mendapat tadi berapa joule tadi, kita dapat ni nilai ni maka tenaga kinetik juga akan sama nilai lah hak ni Okey, itu pasal sama. Ini tak ada pengiraan ni, ini daripada pemahaman prinsip keabadian tenaga. Okey, boleh DP step by step macam tu. C, berapakah halaju maksimum elektron ketika sampai di anode? Ini baru kita pakai perkataan tu tadi Okey, bahawa E sama dengan EK. Pintu masuk persamaan. Lepas tu barulah kita gantikan dengan komponen mereka masing-masing Okey. Jadi kita dapat mana otak Okey, mula-mula pintu masuk persamaan. Sebab tu dimulakan dengan pintu masuk persamaan dulu soalan. E, tenaga elektrik sama dengan tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Saya guna pen yang terang sikit. Okey, E sama dengan EK. Lepas tu kita baru gantikan dengan komponen mereka masing-masing Apa komponen untuk cari tenaga elektrik yang mengaitkan komponen ada E. Okey. Cas satu elektron darab voltan sama dengan komponen ini pula setengah MV kuasa 2. Okey, dalam kes ni dia nak suruh cari apa? Halaju, iaitu V V kecil ni. Maka lakukan pemindahan algebra dululah. Okey. Jadi 2 pindah ke sana jadi
2 EV MV kuasa 2. M pula pindah sana jadi 2 EV bahagi M V kuasa 2. Okey, kita tukar tempat. Flip. Jadi V sama dengan ni alang-alang hantar kuasa 2 pergi sana, jadi punca kuasa 2 EV darab jisim. Itulah dia ubah suai algebra untuk dapatkan apa yang kita nak dapatkan, nak cari. Okey, lepas tu maka mulalah isi nilai. Kita ada apa tadi? 2E 1.6 tadi darab 10 kuasa negatif 19. Kemudian darab dengan beza keupayaan yang dikenakan 550 bahagi dengan nilai jisim 1 elektron 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Okey, jadi kamu tekan kalkulator lah. Hati-hati tekan dengan cara yang betul. Jangan lupa punca kuasakan mereka hasil ni. Jadi last sekali cikgu tak tekan lah. Okey, kamu dah dapat idea tu, cukup lah. Kamu sendirilah tekan kalkulator tu. Okey, dapat 1.39 darab 10 kuasa 7 meter saat negatif 1. Yang mana kita tahu unit ni memang kita dah kenali dia. Unit ini milik siapa ni? Milik kuantiti fizik apa? Adalah milik kuantiti fizik hal laju. Okey, itulah dia hal laju. Elektron itu bergerak. Kalau tengok ni kuasa 7 ni sangat laju. Okey. Menghampiri apa? Kelajuan apa? Menghampiri kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya ialah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, hak ni kurang sikit je. Agak menghampiri kelajuan cahaya jugalah. Jadi elektron ni, sebab jisim dia rendah kan, jisim elektron ni. Jadi segala jirim yang jisimnya rendah, dia boleh pergi dengan hal laju yang tinggi. Okey, jadi tamatlah bab ini. Kita tamatkan dengan soalan praktik formatif 5.1. Nombor 1. Apakah maksud pancaran termion dan sinar katod? Kita habis pukul berapa? 11.40 lah. Sementara tu, sebelum cikgu lupa, boleh kamu typekan nama kamu. Kamu typekan nama kamu sebagai kehadiran lah, macam hari tu. Okey, type nama ringkas saja. Nama depan je. Nama bapa tak payahlah. Okey. Okey, kita teruskan. Nombor 1, apakah maksud pancaran termion dan sinar katod? Ini sama jugalah, dia tanya definisi. Definisi kena tengok, kena hafal lah definisi. Pancaran termion dan sinar katod. Mana dia? Okey, ni nampak ni? Ni pancaran termion ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey. Itu idea dulu tu kalau kita nak cungkil keluar elektron tu daripada konduktor, kita panaskan dia. Panaskan konduktor tu. Jadi dia dah dia punya elektron dia tu dah terapung, tak tahu nak ke mana, sudah terbebas. Cuma menantikan untuk siapa-siapa baling dia. Tak boleh kita pergi kutip baling macam tu, macam baling batu. Kita baling dia dengan beza keupayaan.
Kemudian adalah definisi atau takrifan atau maksud sinar katod pun ada. Jadi kalau kamu sepatutnya kamu kumpulkan, sediakan satu buku apa ni, buku kosong, kamu tulis tajuknya koleksi apa nama tu, koleksi definisi. Jadi kamu tulis semua hak yang hitam ni, tulis semua. Sinar katod ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam vacuum. Okey. Jadi kumpulkan, buat koleksi ya. Kena rajin lah. Wajib rajin. Belajar fizik ni malah pastinya gagal. Jadi kena betul-betul rajin. Rajin memikir. Nak fikir, tak boleh malas berfikir. Fizik kena berfikir, tak dapat dielakkan. 1B, nyatakan ciri-ciri sinar katod. Nyatakan ciri-ciri sinar katod. Ciri-ciri itu yang inilah yang kita dah tahu tu. Ciri-ciri sinar katod. Mana ni? Ni inilah ciri-ciri sinar katod. Sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan terpesong ke plat bercas positif. Apa semua ni? Sinar katod tu sendiri bercas negatif. Ni ciri-ciri dia lah. Okey, ni pun sama ni. Sekali lah, sinar katod bergerak secara lurus. Okey. Sehingga ada daya luar dikenakan lah. Daya luar dalam kes ni ialah plat tu sendiri ya. Plat positif, plat negatif yang akan jadi daya luar untuk pesongkan gerakan lurusnya itu. Okey. 2A, nyatakan fungsi komponen tiub sinar katod yang berikut. Okey, fungsi ni filamen pemanas, apa fungsi dia? Katod, anode, skrin berpendaflor ini. Inilah dia. Ada kat sini pun. Mana dia? Okey, ada dalam penerangan ni lah. Okey, ada dalam penerangan ni. Mana tadi? Filamen pemanas untuk apa? Untuk filamen pemanas untuk hasilkan elektron. Untuk hasilkan elektron. Mana dia? Untuk menghasilkan elektron yang bebas ni okey. Elektron yang bebas bila dipanaskan. Itu dia fungsi filamen pemanas. Mana dia? Katod untuk apa? Katod untuk katod untuk apa? Menggunakan beza keupayaan katod. Mana dia? Katod dan anode lah untuk menggunakan ni. Katod dan anode ni untuk serentak ni, katod dan anode ni untuk menyediakan apa ni, medan apa dia di tengah antara mereka ni, katod dan anode. Medan apa nama ni? Medan elektrik. Okey, medan elektrik supaya apa-apa yang jasad bercas yang ada di tengah tu boleh apa? Dikenakan daya lah kan. Okey. Cara nak tentukan arah daya dikenakan tu masih samalah, guna tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming.
Okey, sampai mana ni? Skrin berpendar floor untuk mendapatkan bayangan surehan. Okey, daripada hentaman elektron ke atas pendar floor. B. Mengapakah sebuah tiub sinar katod perlu dalam keadaan vacuum? Sebab apa? Kita tak nak elektron tu berlanggar lah dengan zarah-zarah atau molekul udara. Okey. 3. Apabila alur elektron bergerak dari katod ke anod di dalam sebuah tiub sinar katod, nyatakan A. Jenis gerakan alur elektron. Okey, nyatakan jenis gerakan alur elektron. Okey, jenis gerakan tu ada dua saja kan? Sama macam cerita daya dan gerakan yang kami belajar dulu. Okey, iaitu sama ada halaju atau pecutan. Betul tidak? Halaju atau pecutan. Maka disebabkan antara katod dan anod ni adanya daya medan magnet dikenakan ke atas elektron ni. Masih ingat dulu, selagi mana ada daya dikenakan, selagi itulah jasad itu, objek itu akan bergerak dengan jenis gerakan apa? Dengan jenis gerakan pecutan. Pecutan ialah menambahkan halaju. Cuba tengok ni. Mula-mula dia pendek tu saja, tempoh yang sama. Kemudian daripada situ ke situ semakin bertambah jarak. Kemudian situ ke situ semakin bertambah jarak. Tempoh masih sama. Kemudian situ ke situ semakin jauh. Maksudnya dia memecut. Bukan bergerak dengan jenis gerakan halaju. Okey, dia pecut. Okey, bertambah laju lah, makin bertambah laju. Okey, itulah untuk menjawab soalan A ni. Pecutan, jenis gerakan pecutan. B. Penukaran jenis-jenis tenaga yang berlaku. Ini senang je ni. Ini soalan budak tadika. Jenis apa yang berlaku? Pertama, tenaga elektrik. Okey, kemudian diubah kepada tenaga gerakan. Tenaga apa? Tenaga gerakan. Tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. C. Hubungan antara belum habis lagi. Tenaga bila dah berlanggar dengan skrin tu, jadi tenaga kinetik diubah kepada tenaga apa? Dia bercahaya kan? Diubah kepada tenaga cahaya. Okey. Tambah tenaga, mestilah ada haba sikit kan? Okey. Maksudnya sepatutnya cahaya sepenuhnya. Kita nak haba, nak buat apa kat cerita skrin ni? Saja nak sentuh skrin je, saja syok-syok jadi panas tak. Tapi memang skrin tu panas sebab apa? Sebab dunia ni tak perfect. Jadi akan ada sedikit kehilangan tenaga lah dalam bentuk haba. Okay, jadi kamu sebutkan tenaga kinetik diubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. C. Hubungan antara voltan bekalan kuasa VLT dengan halaju elektron. Ini matematik senang je ni. Bila ingat lagi, cikgu dah tak larang nak sebut ni hubungan ni. Hubungan antara kamu dengan makcik tu, apa dia? Hubungan itu saya punya apa? Saya punya maklum. Tu hubungan lah. Okey ni apa hubungan voltan dengan halaju elektron? Hubungan dalam fizik kan ada berapa banyak? Cuma ada dua sajalah kan. Berkadar terus atau berkadar songsang.
Okey. Berkadar terus atau berkadar songsang. Mana dia ni? Sekejap, hubungan dalam fizik ada, sebenarnya ada 6 kot. Bukan ada 2 saya. Kalau kamu ingat masa kamu belajar kereta 4 tu, graf ni, ni. Hak ni. Okey, ada berapa ni hubungan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 hubungan. Okey. Kalau straight macam ni, berkadar terus hubungan mereka. Kalau tak mula dengan ini, bermula dengan kosong, daripada kosong. Kalau tak bermula daripada kosong, kita sebut bertambah secara linear. Ni hubungan bertambah secara linear. Jadi dia ada 6 hubungan semua. Kalau dia turun macam tu, juga tak bermula daripada kosong, dia turun macam tu, berkurang secara linear. Okey. Kalau dia mula daripada kosong tapi dia naik melengkung macam tu atau melengkung macam itu, kita sebut hubungannya bertambah. Okey. Kalau dia turun begitu, melengkung, turun dengan melengkung, dah begitu, bukan daripada mula pada kosong, berkurang. Okey, kalau macam ni, dia turun tapi dia tak sentuh. Okey, tak sentuh apa nama ni? Tak sentuh paksi Y dengan paksi X, dia macam terapung utuh. Memang bila kita ubah ni, dengan kita bahagikan 1 bahagi X ni, kita akan plotkan graf, kita dapat macam ni pula, straight. Okey, mana-mana dua ni dipersembahkan boleh. Ni sama dengan ni lah, senang. Sebab tu panggil atau, sebut atau. Maksudnya boleh guna ni, boleh guna ni. Tapi biasanya daripada guna ni, baik lagi senang kalau kita tengok dalam bentuk macam ni kan. Mula daripada kosong ni, graf straight je. Senang kita nak mengira apa-apa pun, membuat perbandingan, cari luar bawah graf ke apa semua lah. Daripada bentuk macam ni susah. Itu pasal dia ubah pada macam ni. Tapi apa-apa dua gambar rajah ni sama juga, hubungan mereka berkadar songsang. Okey. Jadi ada 6 hubungan lah sebenarnya dalam fizik. Nanti kamu nak tengok balik graf tu, study balik sampai mana tadi. Okey, apa hubungan VLT dengan halaju elektron? Kalau kita tambahkan, fikirkan begini, bila kita tambah kuat satu komponen, satu faktor, bagaimana ia mempengaruhi satu yang lain. Okey, kita tahu bila tambah kuat kuasa VLT, maka halaju elektron akan semakin laju lah kan. Halaju menjadi semakin bertambah, makin laju lah. Jadi itulah hubungannya. Jadi kita sebut voltan bekalan kuasa VLT berkadar terus. Berkadar terus dengan halaju elektron. Okey. Sebab kalau kita tengok dari segi rumus tadi, kita tengok ni rumus dia yang membuat perbandingan antara hubungan antara V voltan VLT dengan halaju ni. Kalau kita tengok, semakin tinggi nilai voltan ni, sebab duduk aras yang sama kan. Okey, jika satu komponen tinggi, hak belah ni pun ikut tinggi lah. Dan sebaliknya, bila hak ni tinggi, maka kita faham hak ni pun mestilah dia tinggi. Sebab satu aras yang sama. Jadi cumanya ni kuasa 2 ni,
kalau dia kita dapat garis straight itu kita sebut berkadar langsung kan. Tapi kalau dia kuasa 2 ni, tidakkah akan jadi graf tu jadi kuadratik ni? Kamu belajar NMAX kuadratik kuasa 2. Dia bukan garis lurus. Jadi yang mana sebenarnya? Ini garis lurus garis lurus kan. Garis lurus ni maknanya dia punca kuasa paling tinggi ialah kuasa 1 sajalah kan. Okey, garis lurus. Tapi kalau kita tengok ni, dia ni adalah graf kuadratik graf kuadratik melengkung ni, maksudnya dia datang daripada kuasa 2 ni. Okey, kuasa 2 itu pasal dapat graf kuadratik melengkung. Jadi adakah ini okey, maksudnya lebih tinggi nilai VLT lebih tinggi mana bukan ni, yang ni lebih rendah, lebih tinggi, Y lebih rendah X kan. Ini bukan ni, di atas ni lebih tinggi nilai. Jadi mungkin adalah ini lebih tinggi nilai VLT, lebih tinggi kuasa 2 nilai X. Itulah dia. Yang inilah. Jadi dia punya hubungan kena sebut ni lah. Bertambah dengan X. VLT bertambah dengan dengan hal laju. Dengan hal laju elektron. Sebut begitulah. Bertambah je. Okey. Empat, apabila bekalan kuasa VLT 800 volt disambungkan merentasi katot dan anod. Kali ini disuruh kira berapakah hal laju elektron itu. Okey, hal laju elektron. Jadi kita labelkan macam biasa. Ini adalah V. Ini adalah hal laju elektron V kecil. V kecil. Diminta cari V kecil ni. Apakah kesan ke atas hal laju elektron jika beza keupayaan digandakan? Okey, ini kita buat nanti. Kita buat ni dulu. Okey, sama juga kita perlukan rumus yang tadilah. Okey, kita perlukan rumus yang ini. Okey, isikan semua nilai dalamnya. Okey, apa dia tadi? EV sama dengan setengah MV kuasa 2. Kita nak cari nilai V ni Okey, sama juga lakukan pemindahan algebra. Untuk dapat nilai V ni dah ada ni. Kita ambil ni dah. V sama dengan 7 kuasa 2 EV M. Okey, macam ni Okey, isikan macam biasa segala maklumat. 2 elektron 1.6, casnya darab 10 kuasa negatif 19, dan voltan beza keupayaan yang dikenakan 800 volt. Okey, darab dengan jisim elektron kekal sama. Jisim elektron 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Okey. Kirakan belah dalam dulu ni. 1.6 darab 10 kuasa negatif 10 kuasa negatif 19 darab 2 darab 800 sama dengan bahagi
kurungan supaya tak keliru kalkulator ni. 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 tutup balik kurungan. Okey, begitu Kemudian kita apa? Jangan lupa punca kuasa kedua kan ini Jadi punca kuasa dua kan jawapan tadi. Toh boleh tak buat macam ni. Okey, itulah dia. Satu kita jadikan dalam bentuk piawai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.68. Bundarkan 1.68 darab 10 kuasa 7 unit. Kamu boleh kira berasingan lah unit kira macam kira magnitude ni juga. Tapi pasal kita dah tahu ni laju ni mestilah pakai unit yang sama untuk laju meter saat itu 1. Jadi inilah dia kelajuan elektron tu Okey. Soalan last ni, apakah kesan ke atas hal laju elektron? Okey. Jika beza keupayaan digandakan sebanyak 4 kali. 4 kali. Jadi apakah kesan ke atas hal laju elektron jika beza Okey, ni samalah. Ini dia nak menguji kamu tentang pemahaman kamu tentang apa tadi? Tentang matematik lah. Hubungan matematik tu. Kamu tengok ni. Maknanya hak lain-lain tu ketepikan lah. Kita nak buat bandingan dua ni je. Antara beza keupayaan dengan ini. V kuasa 2 ni. Jadi maksudnya begitu V akan mempengaruhi macam mana V ni. Kuasa 2 ni. Dia kata kalau 4 kali ganda kan. Kalau 1 V kuasa 2. Kalau 2V maksudnya 2 kali V kuasa 2 lah. Okey, kalau 4 kali 4V kan, sebab dia digandakan sebanyak 4 kali ganda, maka nisbahnya kita dapat 4 kali ganda jugalah V kuasa 2. Itulah dia jawapannya. Okey, matematik je pemahaman matematik. Okey, maknanya daripada 800 volt ni, kalau kita apa ni? Naikkan 4 kali ganda. 800 darab 4 3200 volt. Maka berapa kelajuan ni? Berapa kelajuan apa nama ni? Akan berlaku kelajuan ni. Kelajuan apa ni? Voltan ni. Kelajuan elektron ni. Darab 4 kali ganda. Mana tadi? Mana laju dia? Ni laju dia. Darab 4. Okey, darab 4. Dapat berapa ni? Dapat 4, 5, 6. 6 betul lah. 6 point apa-apa darab 10 kuasa 7. Macam tu Okey Bukan benda ni darab kuasa 4 kali tak. Jangan salah faham. Benda ni darab 4 je sahaja. Tak bukan maksudnya dia takkan efek kuasa 7 kat belakang ni. Selagi kamu ingat mesti berubah. Mana ada benda yang boleh laju lebih daripada kelajuan cahaya. Takkan 4 pun darab 7 ni jadi 28. Itu laju sangat tu. Itu kelajuan borak barangkali. Borak hak bawa Nabi Muhammad pergi naik ke ke aras Allah tu. Bukan Okey. Jangan keliru lah matematik. Kena faham ni pendaraban. Okey, bukan kuasa 4 darab 4. Okey maka tamatlah sat topik 5.1 ni. Ada apa-apa soalan tak? Semua orang okey ke? Dah type nama belum?
Okey, cikgu. Okey Okey, nombor dah type ni. Ada ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa. Nak tanya wajib tanyalah. Okey. Dah lepas SPM nak tanya dah tak terlewat. Atau nak tanya daripada apa-apa daripada buku kerja. Masa yang ada ni boleh buat buku kerja. Okey Ada buat tak buku kerja selama ni? Wajib buat buku kerja tu untuk menambahkan kefahaman. Okey, jika ada masalah daripada buku kerja atau buku latihan lain boleh snap gambar, ambil gambar dan hantar kat cikgu. Cikgu boleh buat video untuk terangkan pada kamu melalui online. Okey, sampai sini sajalah boleh teruskan belajar semua video yang cikgu upload tu, jangan lupa kita nak habiskan secepat yang boleh sebelum sebelum habis bulan ni. Tak banyak dah, tinggal sikit dah. Okey jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.